Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Technology College Sarawak, TCS dan Sarawak Volunteers akan mengajarkan 3 sesi webinar secara percuma setiap hari dari Isnin hingga Jumaat untuk 3 minggu berturut-turut sebagai persediaan para pelajar untuk menduduki peperiksaan SPM yang akan diadakan tidak lama lagi. Saya harap para pelajar dapat memanfaatkan perkongsian yang akan disampaikan oleh cikgu-cikgu dan pensyarah-pensyarah yang pakar dalam bidang mereka masing-masing. Di antara topik-topik yang akan disampaikan dalam webinar ini adalah Mathematics, Calculate Your Way to an A+, How to be mentally prepared for your SPM, Pemarkahan Kertas 1 Bahasa Melayu, Pemarkahan Kertas 2 Bahasa Inggeris, Pemarkahan Kertas Matematik. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan sesi webinar kita pada hari ini. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zamri bin Ismail, bertugas di SMK Putrajaya Kuching. Okey, pada pagi ini cikgu akan berkongsi dengan para pelajar berkaitan tip menjawab kertas 1 Bahasa Melayu SPM 2020. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu akan terangkan beberapa perkara yang perlu pelajar lakukan sebelum jawab soalan kertas 1. Baiklah, aspek yang ditaksir dalam penulisan ialah yang pertama ialah tugasan, yang kedua idea, yang ketiga bahasa dan yang keempat ialah pengolahan. Okey, baik, kita teruskan. Tugasan. Tugasan, calon hendaklah menepati kehendak tugasan. Kehendak tugasan ini sangat penting untuk memastikan calon tidak tersalah menjawab kehendak tugasan. Jadi untuk memastikan calon menepati kehendak tugasan, perkara yang perlu dilakukan oleh calon ialah menganalisis soalan. Baik, apakah itu analisis soalan? Analisis soalan ini ialah calon dikehendaki untuk menyatakan tema kepada tugasan. Tema kepada tugasan ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah maksud. Maknanya calon dikehendaki untuk memberi maksud pada tema. Okey. Yang keduanya memberi contoh. Contoh kepada tema. Baik, apabila calon sudah menyatakan maksud dan juga contoh kepada tema, secara automatik calon boleh gunakan kedua-dua ayat ini untuk menulis pendahuluan karangan yang mudah. Baik, aspek kedua yang perlu dianalisis dalam soalan ialah kehendak soalan. Kehendak soalan ini kebiasaannya mengandungi kata kunci seperti kesan, faktor dan yang ketiga, cara. Ketiga-tiga kumpulan ini mengandungi perkataan yang sinonim. Sebagai contoh, kesan. Sinonim dengan kesan ialah manfaat, kebaikan, kelebihan, kepentingan, keistimewaan dan faedah. Dan terdapat juga kesan dalam bentuk negatif, dan yang sinonim dengan kesan berbentuk negatif ialah keburukan, kekurangan, implikasi dan impak. Kumpulan yang kedua ialah faktor. Sinonim dengan faktor ialah alasan, punca, sebab dan fungsi. Manakala faktor yang berbentuk negatif ialah masalah, karena, kekangan, halangan dan cabaran. Kumpulan yang ketiga ialah cara. Sinonim dengan cara ialah usaha, langkah, strategi, kaedah, mekanisme, pendekatan dan cadangan. Kumpulan faktor dan juga cara ini memerlukan peranan atau fungsi atau tanggungjawab untuk memastikan
calon tahu siapakah yang akan melaksanakan faktor atau cara tersebut. Baiklah, dalam menganalisis soalan, beberapa aspek perlu diberi perhatian oleh para pelajar. Yang pertama ialah peranan anda. Sekiranya calon berjumpa dengan perkataan peranan anda, calon wajib menukarkan perkataan anda itu kepada saya. Yang keduanya, pelbagai dan banyak. Sekiranya calon berjumpa dengan perkataan pelbagai dan banyak dalam soalan, calon wajib untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya dua. Contohnya, pelbagai kemahiran. Jadi, calon dikehendaki untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kemahiran, iaitu contohnya kemahiran komunikasi dan kemahiran pelbagai bahasa. Seterusnya yang ketiga, keluarga. Perkataan keluarga perlu dipecahkan kepada ibu, bapa atau datuk atau nenek atau ahli keluarga yang lain. Dan yang terakhir ialah pihak sekolah. Pihak sekolah juga perlu dipecahkan kepada peranan pengetua, peranan guru disiplin, rakan sebaya dan sebagainya. Baiklah, kita aplikasikan tip yang cikgu kongsikan tadi dengan menjawab soalan kertas 1, set 1 yang terdapat dalam modul Semarak Kasih JPN Sarawak. Soalannya berbunyi, peningkatan pelaburan asing boleh dilihat sebagai satu kayu ukur kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Bincangkan faedah-faedah yang akan dinikmati oleh negara-negara terlibat dalam pelaburan asing. Dalam soalan ini, kata kuncinya sangat jelas iaitu faedah. Dan faedah ini sinonim dengan kesan. Jadi untuk menjawab isu ini, digalakkan calon untuk menggunakan kata tanya mengapa, apa, siapa, bila, di mana dan bagaimana untuk mengembangkan isi. Baiklah, kita analisiskan soalan tadi dengan kita senaraikan dahulu apakah tema kepada soalan ini. Baiklah, tema soalan ini ialah ekonomi dan calon digalakkan untuk menyatakan maksud kepada perkataan ekonomi. Kemudian, calon juga digalakkan untuk menyenaraikan ekonomi sebagai contoh. Okay? Jadi, kedua-dua perkara ini iaitu maksud dan contoh, calon boleh jadikan sebagai pendahuluan karangan yang mudah. Seterusnya ialah kehendak tugasan. Kehendak tugasan kita sangat jelas di situ iaitu faedah-faedah yang akan dinikmati oleh negara-negara terlibat dalam pelaburan asing. Saya ulang, faedah-faedah yang akan dinikmati oleh negara-negara terlibat dalam pelaburan asing. Memandangkan faedah kepada negara, jadi calon boleh menggunakan 3 aspek utama iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Iaitu faedah dari segi politik, faedah dari segi ekonomi dan juga faedah dari segi sosial untuk menjana isi. Sebagai contoh, dari segi politik, calon boleh menyatakan faedahnya dengan iaitu mengeratkan hubungan dua hala. Manakala ekonomi, contoh isinya ialah peningkatan KDNK negara. Manakala faedah dari segi sosial ialah pengurangan kadar kemiskinan. Jadi, calon hendaklah menghuraikan isi-isi yang berkaitan dengan erat hubungan dua hala, peningkatan KDNK negara dan pengurangan kadar kemiskinan sebagai isi. Juga perlu diperingatkan kepada calon untuk memastikan anda boleh mendapat markah yang baik, gunakanlah istilah-istilah ekonomi dalam penulisan anda. Dan dalam masa yang sama, pastikan anda menggunakan contoh yang konkret yang menggambarkan hubungan pelaburan daripada luar negara.
Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Pembangunan yang tidak dirancang telah menjejaskan keindahan alam semula jadi di negara kita. Huraikan langkah-langkah untuk mengekalkan keindahan alam semula jadi di negara kita. Saya ulang soalannya. Pembangunan yang tidak dirancang telah menjejaskan keindahan alam semula jadi di negara kita. Huraikan langkah-langkah untuk mengekalkan keindahan alam semula jadi di negara kita. Berbeza dengan soalan yang pertama tadi, soalan yang pertama lebih memfokus kepada faedah, manakala soalan ini memfokuskan kepada langkah-langkah. Sudah semesti cara penghuraiannya juga berbeza. Baiklah, calon sekalian, sama seperti soalan tadi, apa yang perlu kita lakukan ialah calon-calon perlu untuk menganalisis soalan. Kita analisis dari segi tema. Jadi, apakah tema bagi soalan ini? Dan saya harap calon boleh nyatakan tema itu sendiri. Dari segi kehendak tugasan, sangat jelas di sini iaitu langkah-langkah untuk mengekalkan keindahan alam semula jadi di negara kita. Saya ulang, kehendak tugasannya langkah-langkah untuk mengekalkan keindahan alam semula jadi di negara kita. Baik. Sekiranya kata kunci cara, jadi saya syorkan kepada calon-calon supaya menyatakan dahulu masalah yang wujud, memandangkan soalan ini menyatakan pembangunan yang tidak dirancang. Di situ menggambarkan wujudnya satu masalah dan masalah ini perlu dijawab oleh calon. Okey, huraikan secara ringkas masalah tersebut iaitu pembangunan yang tidak dirancang tadi. Gunakan apa? Apakah masalah tersebut? Okay. Kemudian siapa yang menimbulkan masalah? Bila masalah itu berlaku? Di mana masalah itu terjadi dan bagaimana masalah itu boleh berlaku? Okey. Baik. Selepas menguraikan secara ringkas masalah tersebut, calon bolehlah menyatakan isi kepada karangan iaitu langkah-langkah tadi. Okey, langkah-langkah ini untuk menjawab masalah. Tujuannya untuk memastikan langkah yang dicadangkan itu lebih spesifik dan menjawab masalah. Dan untuk menguraikan masalah, untuk menguraikan langkah ini, calon digalakkan untuk menggunakan kata tanya apa, siapa, bila, di mana dan bagaimana. Kemudian pada penghujung huraian calon boleh menyatakan kesan kepada isu ataupun kesan kepada masalah yang hendak dihuraikan tadi. Okey, untuk menghuraikan kesan, calon boleh menggunakan kata tanya mengapa. Harus diingat yang dikongsikan di sini hanyalah pada huraian, belum lagi termasuk contoh dan juga ayat penegas. Baik. Okey. Berbalik kepada soalan kita pada sebentar tadi. Aspek yang pertama yang perlu kita nyatakan ialah masalah. Dalam soalan ini, masalahnya ialah pembangunan yang tidak dirancang. Okey. Apakah faktor ataupun masalah pembangunan yang tidak dirancang? Jadi saya berikan cadangan di sini, pembangunan yang tidak dirancang dalam bidang perindustrian ataupun pertanian ataupun pelancongan ataupun pertempatan. Jadi calon harus mengambil salah satu masalah ini untuk dijadikan sebagai menjawab langkah yang akan perlu dilakukan nanti. Okey. Jadi sebagai contoh, saya ambil contoh di sini iaitu masalah dalam bidang perindustrian. Kemudian langkah untuk mengekalkan keindahan alam semula jadi ialah peralihan kepada teknologi mesra alam. Kemudian kesan
selanjutnya ialah peralihan kepada teknologi mesra alam. Okey, jadi maksudnya begini, calon perlu untuk mengurai perindustrian itu terlebih dahulu sebelum menyatakan langkah mengekalkan keindahan alam semula jadi, iaitu peralihan kepada teknologi mesra alam, kemudian kesan kepada peralihan kepada teknologi mesra alam ini. Okey, dan semua ini akan membentuk isi dan huraian. Okey, kebiasaannya untuk soalan-soalan yang bermula dengan kata kunci langkah ini, calon biasanya hanya akan terus menjawab langkah tanpa menyatakan masalah. Hal ini menyebabkan huraian calon akan menjadi agak umum. Okey? Dan sekiranya calon menyatakan masalah terlebih dahulu, maka langkah yang dicadangkan itu akan menjadi lebih spesifik. Dan inilah yang menggambarkan bahawa wujudnya unsur kemahiran berfikir aras tinggi dalam jawapan calon. Pelajar sekalian, saya rasa perbincangan kita semakin hangat. Jadi eloknya kita berehat sebentar dan perbincangan kita akan disambung kemudian. Jangan ke mana-mana. Do you have an ambition? What is your dream? Let's take a look at some of the most successful entrepreneurs who have already achieved their dreams. Datuk Jimmy Choo, the famous shoemaker in Malaysia. Datuk Seri Hazmiza Othman, or we know her as Datuk Sri Vida, cosmetic diva namely Ku Putih. AirAsia founder Tony Fernandez. Tony Tan, Grab founder. J.K. Rowling, the famous author for Harry Potter book, the famous Facebook founder Mark Zuckerberg, Jack Ma, the founder of Alibaba. Here at TCS, we aim to achieve your dreams. Teknologi College Sarawak, learn here, apply everywhere. Selamat kembali bersama saya Cikgu Zamri, dan saya harap pelajar-pelajar sekalian masih lagi setia bersama-sama saya untuk segmen yang seterusnya. Baiklah, sekiranya dua soalan tadi jelas kata kuncinya, iaitu faedah dari kumpulan kesan dan juga langkah dari kumpulan cara. Jadi, bagaimana pula sekiranya soalan itu tidak mempunyai kata kunci yang jelas? Contohnya, soalan hanya bertanya bincangkan atau berikan komen anda ataupun ulaskan pernyataan di atas. Jadi untuk memastikan calon boleh menjawab dengan tepat tugasan ini, cikgu cadangkan pelajar merujuk kepada pernyataan soalan terlebih dahulu. Okey, bacakan secara penggal pernyataan soalan tersebut untuk mengesan kesan faktor atau cara yang terdapat dalam soalan tersebut. Baiklah, cikgu akan kongsikan soalan nombor 1, set 1, kertas 1, Bahasa Melayu, modul Semarak Kasih Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Soalannya berbunyi begini. Sukan mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Jelaskan pernyataan tersebut. Saya ulang. Sukan mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Jelaskan pernyataan tersebut. Sekiranya calon tidak menganalisis soalan ini dengan sebaik mungkin, sudah pasti calon akan menghuraikan kebaikan sukan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Dan sekiranya calon hanya menghuraikan kebaikan sukan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya, secara automatik calon tidak akan mendapat markah yang sangat baik. Jadi kita perlu menganalisis soalan ini secara detail, memandangkan kata kunci tidak dinyatakan dengan jelas dalam soalan ini. Sebab soalan ini hanya menyatakan jelaskan pernyataan tersebut. Tidak dinyatakan faedah atau cara. Baiklah, kita analisis soalan ini terlebih dahulu. Tema tugasan kita ialah sukan. Kemudian kehendak soalan tidak dinyatakan secara jelas.
kata kuncinya sama ada kesan atau faktor atau cara. Jadi untuk mengatasi masalah ini, pelajar seharusnya memenggal soalan itu kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama iaitu sukan. Bahagian yang kedua, mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Baik, daripada dua bahagian ini, bahagian yang kedua iaitu mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Sangat jelas di situ bahawa maksud ayat ini ialah kesan. Kesan daripada aktiviti sukan. Okey. Manakala perkataan sukan itu sendiri tidak membawa apa-apa kata kunci. Jadi di situlah calon boleh melihat sama ada dua aspek lagi yang tidak disentuh dalam kesan, faktor atau cara tadi. Sekiranya mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya merupakan kesan, jadi perkataan sukan itu merujuk kepada faktor atau cara. Jadi dalam soalan ini jelas menyatakan cara sukan dilaksanakan yang membawa kepada kebaikan kepada pelajar. Maknanya calon dikehendaki untuk menguraikan aktiviti sukan yang dilaksanakan dan melalui aktiviti sukan itu mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Baiklah. Dalam soalan yang kedua yang saya kongsikan tadi, apabila menjanai dia menggunakan kata kunci cara dan memiliki masalah, maka kita perlu menggunakan 3 aspek utama dalam penulisan, iaitu kita mulakan dengan mencari masalah dahulu ataupun faktor yang menimbulkan masalah tersebut, kemudian diikuti dengan cara mengatasi masalah, dan yang ketiga kesan daripada mengatasi masalah tadi. Baiklah, tapi untuk soalan yang ini, disebabkan soalan ini tidak mewujudkan apa-apa masalah, maka kita hanya perlu melihat dari sudut isi, cara. Kita gunakan kata kunci apakah cara itu, siapa, bila, di mana atau bagaimana. Tapi digalakkan untuk fokus kepada bagaimana. Kemudian faedah, gunakan kata tanya mengapa. Dalam soalan ini, untuk sukan, cara sukan itu sendiri, bagaimana cara sukan itu dilaksanakan sehingga membawa faedah kepada pelajar-pelajar. Jadi di sini kita nyatakan cara situ ialah mengutamakan keselamatan diri. Sebab apabila melihat kepada soalan ini, pelajar seharusnya melihat daripada peringkat awal pelaksanaan aktiviti sukan. Sebab dalam setiap pelaksanaan aktiviti sukan akan membawa faedahnya yang tersendiri. Baik, jadi cikgu akan mulakan dengan pada peringkat awal pelaksanaan aktiviti sukan. Sebagai contohnya, cikgu gunakan contoh di sini iaitu mengutamakan keselamatan diri. Jadi calon dikehendaki untuk menguraikan utamakan keselamatan diri. Apa maksud utamakan keselamatan diri? Apa lagi maksud utamakan keselamatan diri? Bagaimana utamakan keselamatan diri? Bagaimana lagi utamakan keselamatan diri? Okey, selepas menguraikan utamakan keselamatan diri ini, barulah calon berpindah kepada faedah kepada pelajar itu sendiri. Jadi faedah di situ ialah apabila calon mengutamakan keselamatan diri, jadi faedahnya ialah pelajar sentiasa mengutamakan keselamatan diri. Mengapa? Di situ kita nak menghurai mengapa sentiasa mengutamakan keselamatan diri. Dapat jawapan, calon tanya balik mengapa jawapan tersebut. Selagi dapat jawapan, selagi itulah kita akan terus bertanya sehinggalah huraian kita menjadi jelas dan matang. Dan di penghujung huraian ini,
kesimpulan yang perlu dilakukan, ditulis oleh calon ialah daripada cara dan juga faedah tadi, kesimpulan yang boleh dilakukan, dinyatakan di situ ialah penyertaan pelajar dalam sukan mampu memberikan kebaikan, iaitu yang terdapat dalam stem soalan tadi, pernyataan soalan tadi. Dan inilah yang membentuk isi dan huraian kepada soalan. Baiklah, pelajar sekalian, berdasarkan kepada soalan tadi, ingin sekali lagi cikgu nak tegaskan bahawa dalam soalan ini pelajar perlu faham fokus utama yang terdapat dalam soalan. Sekiranya soalan itu tidak menyatakan kata kunci yang sangat jelas. Okey, jadi saya ulang balik soalan tadi, iaitu soalan ini sebenarnya bertanya bagaimana sukan memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar. Bagaimana sukan itu mampu memberikan kebaikan kepada pelajar-pelajar yang menyertainya. Dalam bahagian sukan ini, bagaimana sukan ini, pelajar boleh memikirkan, menyatakan apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam sukan dan apa yang akan berlaku ketika bersukan. Dan dari situlah apa yang berlaku ketika bersukan itulah yang akan membawa kepada kebaikan kepada pelajar menyertainya. Contohnya pelajar menggunakan utamakan keselamatan seperti yang saya nyatakan tadi. Utamakan keselamatan diri. Apa yang dilakukan ketika utamakan keselamatan diri ini? Contohnya ialah utamakan keselamatan dari segi alatan sukan, lokasi tempat bersukan. Jadi pastikan tempat bersukan itu sesuai ataupun selamat daripada risiko. Jadi kesan kepada pelaksanaan utamakan keselamatan tadi, jadi pelajar akan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, sentiasa memastikan alatan sukan yang digunakan itu selamat untuk diguna pakai, ataupun lokasi tempat bersukan itu selamat untuk pelajar bersukan. Jadi kesimpulan yang boleh kita nyatakan selepas pelajar menyatakan sukan dan juga kesan daripada sukan tadi ialah penyertaan pelajar dalam sukan mampu memberi kebaikan kepada pelajar yang menyertainya. Baiklah. Jadi pada perkongsian 3 soalan yang cikgu kongsikan tadi, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa sekali lagi saya ingat kepada para pelajar untuk memastikan pelajar menjawab tugasan dengan tepat dalam kertas 1 ini, pastikan pelajar akur dengan arahan-arahan yang telah ditetapkan dalam kertas soalan. Okey, panjang karangan untuk bahagian A, cikgu hanya peringatkan untuk karangan bahagian A, pastikan karangan anda terdiri daripada 200 hingga 250 patah perkataan. Cikgu ulang, untuk panjang karangan bahagian A 200 hingga 250 patah perkataan. Jadi peruntukan masa untuk menjawab bahagian A ialah 45 minit. Itu cadangan. Okey. Peruntukan markah untuk bahagian A ialah 30 markah dan pemerengganan. Pemerengganan bergantung kepada respon dan pastikan ada pendahuluan, ada perenggan isi dan juga ada perenggan penutup. Dalam perenggan isi, pastikan calon memasukkan keempat-empat aspek, iaitu isi, ayat huraian, ayat contoh dan rumusan isi. Okey. Dan jangan lupa untuk memasukkan unsur-unsur keindahan bahasa seperti peribahasa, ungkapan, cogan kata dan lain-lain. Bagi pelajar-pelajar Muslim ataupun pelajar non-Muslim juga boleh menggunakan terjemahan Al-Quran dan juga terjemahan hadis. Okey. Baik. Bagi bahagian B pula, panjang karangan yang dinyatakan dalam arahan soalan ialah melebihi 350 patah perkataan. Jadi cadangan masanya ialah 1 jam 30 minit. Jadi cadangan saya, nasihat saya kepada calon-calon, jawab dahulu bahagian B.
jawab dahulu bahagian B. Memandangkan bahagian B ini memperuntukkan markah sebanyak 100 markah. Pastikan anda menjawab bahagian B dengan sebaik mungkin sebelum menjawab bahagian A. Pastikan dalam perenggan itu ada pendahuluan, ada perenggan isi dan juga perenggan penutup. Untuk bahagian B, minima isi yang diperlukan ialah 3. Minima 3. Okey. Dan dalam setiap perenggan isi, pastikan ada ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat rumusan isi. Jangan lupa masukkan unsur-unsur keindahan bahasa dalam karangan anda seperti peribahasa, ungkapan, cogan kata dan lain-lain seperti terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Tidak semestinya ungkapan menarik ini pelajar masukkan dalam perenggan isi. Boleh juga dimasukkan dalam pendahuluan ataupun kesimpulan. Dan harus ingat, unsur-unsur keindahan bahasa ini bukan syarat wajib untuk mendapat karangan yang cemerlang. Baiklah, pelajar sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran dan cikgu berharap pelajar berpuas hati dengan penerangan ringkas daripada cikgu pada hari ini. Sekiranya pelajar-pelajar berasa ada kemusykilan, ada pertanyaan, pelajar bolehlah merujuk kepada guru sekolah masing-masing atau boleh hubungi saya terus. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TCS menawarkan program-program di peringkat asasi, diploma dan ijazah, dan antara bidang-bidang yang ditawarkan adalah keusahawanan, perniagaan, pengurusan, perakaunan dan keuangan. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial TCS di tcs.edu.my, Facebook Teknologi Kolej Sarawak, Instagram TCS College. Kami boleh dihubungi di 082 444 999 ataupun WhatsApp ke 019 819 4900 atau email ke info@tcs.edu.my. Teknologi Kolej Sarawak. Learn here, apply everywhere.